Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir wala Rabbi tammim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung lagi berkenaan dengan korban. Malam ini insya-Allah kita masuk pada bab agihan daging korban, iaitu berkenaan dengan orang-orang ataupun orang-orang yang berkorban, penyembelih dan juga tukang siang ataupun tukang melapah daging. Jadi sebagaimana kita tahu, daging korban ini diharamkan. Daging korban sama ada sunat ataupun wajib diharamkan dijadikan sebagai upah. Maka bagi menjawab persoalan ini, cuba kita tengok satu ibarat dalam kitab Risalah Korban. Dia kata, adapun memberi daging korban itu sebagai upah kepada orang menyembelihnya, maka haram hukumnya. Melainkan diberi itu sebagai sedekah, maka harus dia. Maka di sini timbul satu persoalan, bahawasanya ada di antara tenaga pengajar ataupun ustaz-ustaz ni yang mengatakan haram kita bagi daging korban kepada tukang menyembelih, walaupun atas dasar sedekah ataupun atas dasar hadiah. Kerana serupa seolah-olah diberi upah. Jadi satu perkara yang kita harus faham ialah yang membezakan antara upah, sedekah, hadiah dan apa saja bentuk pemberian kepada orang lain, yang membezakan adalah akadnya. Upah ada akadnya, jual beli ada akadnya, sedekah ada akadnya, hadiah ada akadnya, hebah pun ada akadnya. Begitulah masalah perkara-perkara lain boleh dikatakan dalam pemilikan harta ini, pemberian ataupun pemilikan harta ini, ia bergantung kepada akad. Maka dalam masalah memberi upah ataupun memberi sedekah kepada penyembelih binatang korban ini, yang mana kita tahu kalau kita memberi upah maka ia menjadi haram. Kalau kita memberi sedekah sebagaimana ibarat kitab Risalah korban ini, ianya menjadi harus. Nak membezakan antara dua perkara ini, ialah pada akad kita semasa kita memberi daging korban itu kepada penyembelih. Kalau kita mengakadnya sebagai akad upah, maka haramlah jadinya. Kalau kita akadnya sebagai akad hadiah, akad sedekah ataupun akad hebah, maka haruslah jadinya. Bukanlah semata-mata tak boleh beri langsung kepada penyembelih, boleh. Tapi semasa kita memberi daging tersebut kepada penyembelih, hendaklah kita akadnya adalah akad hebah ataupun akad hadiah ataupun akad sedekah. Jangan akad upah. Itu sahaja perkara yang membezakan di antara upah dengan sedekah ataupun hadiah ataupun hebah.
Contoh kita kata kalau bahasa Kelantan ke, kawin sedekah lah demo daging ni 5 kilo ataupun 3 kilo, 3 kilogram, ataupun kawin heboh lah demo daging ini dah 2 kilogram, 1 kilogram, ataupun kawin sedekah dah kawin hadiah lah demo daging ni dah 2 kilogram ataupun 3 kilogram misalnya. Itu dalam bahasa Kelantan atau dalam bahasa standardnya dah saya sedekahkan daging ini sebanyak 2 kilogram kepada kamu ataupun kepada engkau. Bila kita angkat begitu, maka pemberian kita kepada tukang menyembelih korban tidak lagi menjadi upah, kerana akad saat inilah yang membezakan di antara pemberian kita itu upah dengan sedekah, dengan hebah dan dengan lain-lain lah. Itu dia. Di situ kita kena faham. Tapi kita tidak menolak lah orang yang tidak menolak pendapat orang yang mengatakan dalam apa bentuk sahaja pun pemberian kita kepada tukang menyembelih haram hukumnya. Sama ada kita nak beri dalam bentuk hadiah, nak beri dalam bentuk hebah ataupun sedekah. Itu kita tidak menolak. Namun apa yang kita faham daripada ibarat kitab ini, setiap pemberian kita itu perlu kepada akad untuk membezakan apa jenis pemberian kita itu. Sedekah ke, upah ke, hebah ke, hadiah ke. Semua itu dibezakan oleh akad yang kita sebut di mulut kita. Sebab itulah dalam segenap perkara perlu kepada akad. Bahkan dalam pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, contohnya dalam bab jual beli, diwajibkan salah satu rukun jual belinya ialah sirah, yakni lafaz akad jual beli. Begitu dahulu dalam bab hebah, dalam bab hadiah, bab sedekah, bab upah, bab apa lagi, gadai menggadai, semua ini bergantung kepada akad yang membezakan. Kalau sekadar unjuk berunjuk tidak jelas. Adakah kita unjuk berunjuk itu satu perkara, satu benda atau satu perkara itu kita unjuk berunjuk nak sedekah ataupun hebah ataupun hadiah ataupun jual beli ataupun gadai menggadai ataupun hutang. Jadi tidak jelas di situ. Sebab itulah setiap perkara dalam masalah pertukaran harta ni, pertukaran harta atau pertukaran benda atau pertukaran sesuatu ini, nak membezakan jenis pertukaran itu ianya memerlukan kepada akad. Ini cukup jelas, sudah diterangkan, sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Itulah pendapat muktamad. Namun ada juga kila-kila dan adalah lagi huraian dia secara detailnya berkenaan dengan akad ni, disebut dalam kitab-kitab fiqh. Cuba belajar. Kalau kitab Arab, tengoklah Hasyiah Bajuri, bab jual beli, bab wakaf, bab hadiah, bab hebah. Di situ dah. Maka fahamnya kita di sini, sekiranya kita memberi daging korban kepada tukang menyembelih, tukang melapah daging dengan akad sedekah, akad hadiah ataupun akad hebah, selain daripada akad jual beli, akad upah, maka ianya tidak haram, bahkan menjadi sunat. Kena cerdik lah. Tu dia. Waktu orang ada ilmu ni, dia cerdik. Dia cerdik. Orang tak ada ilmu ni kok. Tak main tak cerdik sama lah. Okey. Dan ditimbul juga masalah dalam kitab ni, dalam kitab Risalah Korban ni, kebanyakan masyarakat dulu, seekor lembu yang dikorban itu biasanya dijadikan 8 bahagian. 7 bahagian itu untuk orang-orang yang berkorban, 7 orang. 1 bahagian itu sebagai upah. Sebagai upah bagi tukang menyembelihnya, tukang yang melapah dagingnya. Jadi ini suatu perkara yang salah. Ada yang salah. Sebab dia jadikan upah. Dia hanya benarkan 7 bahagian. Kemudian selebihnya itu terpulang kepada penerima. Terpulang kepada orang yang berkorban.
nak beri sebanyak mana sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada tukang menyembelih, tukang melapah daging. Ataupun nak bayar dengan orang kata dengan wang suku. Ada tak kisahlah. Nak beri pitih hak suku sakak 20 ya ke? Dah tak menjadi masalah. Itu dia. Baik, satu masalah. Masalah berkorban bagi orang hidup dan berkorban bagi orang yang telah mati, apa hukumnya? Kita nak korban bagi orang yang masih hidup, apa hukumnya? Kita nak korban bagi orang yang telah mati, apa hukumnya? Itu dia. Boleh ke tak? Bolehkah tidak? Maka bagi orang yang hidup, tidak boleh kita korbankan bagi dia, melainkan dengan izinnya. Itu dia. Seperti adik-beradik kita, mak saudara kita, ataupun sahabat sayang kita nak tolong korban ke dia, nak tolong korban untuknya, tidak sah, melainkan dengan izinnya. Itu dia. Tetapi bagi ayah ataupun datuk, bagi wali lah, boleh dia berkorban bagi anak ataupun cucunya dengan hartanya sendiri, harta ayah ataupun harta datuk. Dia nak korban bagi anak dia, dia nak korban bagi cucu dia, boleh bagi ayah ataupun datuk dengan harta dia sendiri. Anak hak cucu tu yang belum balik. Kalau balik dah, kena minta izin dengan anak dia lah. Itu dia. Jadi ada soal ni orang kata ke atas apa ni kecek kira. Kata Kelantan. Bila kita nak korban anak kita hak cukup umur dah, dia tu cukup umur dah, tanyalah sepatah dia warna tahun ni, abah nak korban kamu ni, tu bahasa Kelantannya, boleh ke tak ni? Ataupun dalam bahasa standardnya, macam mana kalau ayah korbankan bagi kamu satu bahagian lembu tahun ni? Tanya dia, ataupun apa-apa bahasa lah. Bagi anak yang sudah balik. Yang belum balik tak apa, kita tidak tanpa izin dia pun kita korban untuk dia. Kalau tanpa orang yang hidup tu sudah balik, kita korbankan kepada dia tanpa izinnya, tidak haram, tapi tidak sah korban itu. Dengan syarat pula dengan harta kita sendirilah, dengan harta dia. Manakala bagi orang yang mati, ini semua ni pendapat muktamad, muqabil, muktamad, hak dhaif, hak tidak rajih ada lagi. Ini pendapat yang muktamad. Dan dalam fiqh ni dia ada khilaf, banyak masalah. Muktamadnya beginilah. Sebab apa? Sebab setiap perkara ibadat ni dia nak kepada penjelasan, bui jelas. Bui jelas. Supaya dalam masalah fitrah waktu tu kita sambung semula dah. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.